Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku jama'atun ma lam yusallim imamun wa taharrumun bihudurihi wa ishtighalin bihi aqiba taharrumi imamihi wa rak'atun bitakbiratin li ihramin wa ruku'in mahsubin tamin yaqinan wa yukabbiru masbuqun intaqala ma'ahu wa ba'da salamaihi in kana mawdi'a julusihi. Baik, kita masih bicara duk bicara mengenai bab jemaah yang terdekat. Jemaah nisbah fadilat jemaah dengan mana fadilat berjemaah hasil selama-lama imam belum bagi salam walaupun kita tak dapat sebarang rakaat, bahkan hanya sekadar untuk takbiratul ihram saja, tak ada nak turun pun imam duk tayat akhir, kita tak ada turun dia bagi salam. Hasil tu yang tudraku jama'atun malam yusallim imam, selama-lama imam belum bagi salam. Dan satu lagi tudraku taharrumun, wa taharrumun dengan mana wa tudraku taharrumun dengan mana wa tudraku fadilatu taharrumin. Dapat takbiratul ihram maksudnya dapat fadilat takbiratul ihram, dapat fadilat takbiratul ula, itu istilah yang selalu disebut bihudurihi, dengan kita hadir oleh orang makmum ni masa imam takbiratul ihram, washtighalin bihi, dan dia duk sibuk bihi bitaharrum akibat taharrumi imamihi, mengiringi taharrum imamnya. Kitab kita ni takbiratul ihram diistilahkan taharrum. Kita belajar bab rukun sembahyang itu pun disebut takbiratul taharrum. Selalu kita sebut takbiratul ihram daripada ahrama yuhrimu ihram. Surah kita baru duk belajar apa tu? Af'ala yuf'ilu akra ahrama yuhrimu ihram. Kita akan jumpa nanti taharrum daripada taharrama. Taharramu taharruman, taharrum. Jumpa nanti dalam surah insya-Allah. Nak tengok asal kalimah harum. Baik. Jadi sambungan kita seterusnya bab jemaah ni, wa rak'atun, takdir kalam ni wa tudraku rak'atun, diperolehi, didapati akan satu rakaat. Ini nak cerita rakaat. Macam mana nak hasil rakaat dalam solat? Pertama, mesti bitakbiratin, dengan ada takbir li ihramin. Di sini dia guna takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni, takbiratul ihram siapa? Takbiratul ihram makmum. Satu. Dan syarat seterusnya untuk dapat rakaat ni mesti waruku'in mahsubin tamin yaqinan. Mesti ada rokok yang dikira, dan rokok ni rokok tamin, naat bagi rokok, masuk pun rokok yang dihitung, rokok yang sempurna, rokok yakinan ala sabilil yakin. Hal keadaan rokok tu, orang yang musalli tu yakin, dia rokok dengan yakinnya dapat rokok yang tam, baru dapat rakaat.
Boleh? Faham? Selagi tak dapat rokok dengan imam, yang panggil rokok yang tam dan rokok yang mahsub, dalam keadaan yakin tak dapat rakaat. Untuk dapat rakaat mesti makmum dia dah takbiratul ihram, lepas tu imam duk rokok, dia dan rokok dengan imam. Kalau dia tak dan rokok dengan imam, situ dulu dobit dia mesti dan rokok dengan imam, dan rokok tu mesti dobit dia rokok masuk, rokok yang dihitung, dikira yang rokok makmum berserta imam. Itu maksud rokok sempurna. Rokok sempurna ni maksudnya imam tu memang duduk dalam keadaan rokok, dan makmum pun dapat imam yang makmum pun sah hukum rokok dia. Boleh? Boleh. Jadi kalau imam memang rokok, tapi makmum dia tak dan nak dapat rokok yang tam, tak dapat rakaat. Faham? Tak apa faham? Dengar ayat-ayat saya sebut ni, saya sebut dengan contoh perbuatan. Nak faham bahasa rokok yang dihitung, rokok yang sempurna, rokok pula yakin, bahasa dia pendek kan. Lepas tu dah faham terjemah tu, nak tasbih masalah lah, macam mana contoh nak dapatkan rakaat. Jadi kalau kita memang dapat daripada awal, imam takbir kita takbir, imam rokok kita rokok, tu memang dapat awal kita, tak ada masalah tu. Jadi selalunya isu macam ni tak mana tak kita main lambat. Nanti ada disebut masalah masbuk dan muwafiq. Tapi kalau ikut dalam kitab ni, seingat saya disebut ringkas saja. Tengok apa munasabah saya sebut nanti. Asal nak sebut ni, mesti untuk dapat rakaat, kita dah takbiratul ihram, selesaikan takbiratul ihram dulu. Contoh imam duk qiyam, kita pun Allahu Akbar, dapatkan takbiratul ihram. Sekalipun kita tak baca dan baca apa, imam rakaat Allahu Akbar, kita dah rakaat dengan dia Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram kita, imam rakaat, kita dah rakaat dengan dia. Istilahnya dapat bersama-sama dengan imam dalam keadaan rakaat. Kita punya rakaat dikira satu. Yang tu dikira rakaat dia. Sekalipun kita tak baca apa, di atas kondisi kita dalam keadaan macam tu, pasal tak ada baca Fatihah, kita disilakan sebagai makmum masbuk. Pasal apa masbuk? Fatihah tak ada habis. Tak ada habis apa? Tak ada baca, dengan contoh saya bagi tu. Tak ada baca pun. Allahu Akbar, bub imam rakaat. Nak buat apa? Rakaat. Dapat rakaat dengan imam, dapat rakaat imam. Nak kita nak bicara ni tak dapat rakaat tu. Dapat rakaat? Pasal apa dapat? Dapat rakaat. Dia punya isu dah dapat rakaat. Okey. Faham? Masbuk lagi nak Fatihah, nak baca tak baca, tidak. Kita nak pergi faham lagi dapat rakaat. Okey. Sekarang contoh imam berdiri. Sekarang imam rakaat. Imam rakaat. Kita bila tengok imam rakaat ni macam kelang kabut sikit. Pasal apa? Maksudnya kalau dah faham dapat rakaat tu, dapat rakaat, bagus lah. Maksudnya dah faham satu sudut, tak rakaat tu. Tapi kena faham mestilah dapat rakaat tu mesti rakaat yang tam. Disebut sini yakin. Asal kawaid fiqh termasuk yakin, zon, sangkaan kuat, kata dapat rakaat dengan imam. Dan isyarat dapat rakaat dengan imam ni mesti dapat ma'iyah dengan imam tu. Makmum mesti dapat rakaat bersama imam. Isyarat Quran macam mana? Warka'u ma'ar raki'in. Mesti dengar ayat Quran tu. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u. Tak mesti dengar. Itulah awak suruh baca Quran banyak, bukan tengok kuda banyak. Kuda tu tak mandi pun tak apa rasanya, tak ada masalah. Ke kurap, kena mandi ke? Sikitlah saya usik-usik kita. Banyak masa tu saya dah sebut banyak kali lah. Jangan sampai saya bagi kurung kan. Saya kurung tu maksudnya. Lepas ni duduk 2 jam macam ni baca Quran. Itu saya dah bagi mandatori lah kan.
Saya dah cakap macam tu, kena ada akal sikit. Apa nak buat? Kurung. Apa saya sebut ni? Warka'u ma'ar raki'in. Meletak hal lain jadi tu. Lagi saya nak meletak lain. Ada benda yang di luar daripada suruhan saya. Saya tak pernah suruh pun. Lagi kacau agak tu. Apa kepala saya tak bersabut lah. Bukan bersabut apa, ada benda yang sepatutnya hampa tak boleh usik tu. Hampa pergi usik tu. Nak sebut lagi, dia orang rakam ni lagi, dia orang dengar. Kita tak boleh tiang. Apa ni? Warka'u ma'ar raki'in. Quran kata apa? Warka'u ma'ar raki'in. Apa makna warka'u ma'ar raki'in? Terjemah dia, rokoklah kamu berserta dengan orang rokok. Apa maksud isyarat ayat Quran tu? Maksudnya semayanglah berjemaah. Itu maksud dia. Tapi pasal apa dia perintahkan disebut dengan warka'u ma'ar raki'in? Dia tak sebut dengan aqimu ma'al qa'imin, wasjudu ma'as sajidin, wajlisu waq'udu ma'al qa'idin. Kenapa disebut rokok? Nak isyarat, dan ulama kita faham, ambil daripada sabda Nabi dan sebagainya, nak menunjukkan isu besar nak dapatkan rakaat adalah bertempat di rokok. Satu Quran Allah Ta'ala fokus dengan warka'u ma'ar raki'in. Istilah dalam balaghah yang tu dia panggil itlaqul juz wa iradatil kull. Sebut rokoklah kamu bersama dengan orang rokok, tapi yang maksud dia apa? Berjemaahlah kamu, bersemayanglah kamu dengan orang semayang. Apa maksud dia? Sebut rokok. Rokok aja ke? Kena ikut imam? Semua lah. Tapi sebut rokok aja apa? Dia sebahagian daripada juzuk rukun-rukun semayang. Tapi sebut rokok juga pasal apa? Pasal kunci nak dapatkan rakaat adalah di rokok. Dan rokok apa syarat dia? Warka'u ma'a. Apa ni ma'a? Bersama-sama. Mesti ada ma'iyah dengan imam. Jadi bila ma'iyah ni, tengok contoh. Ni saya sebut ni. Imam rokok. Kita ni baru main. Allahu Akbar, mesti takbir dulu. Mesti takbiratul ihram bagi selesai dulu. Allahu Akbar. Okey, dah bar tu okey lah. Baru takbiratul ihram. Ni. Allahu Akbar. Dapat rokok. Dia hukum rokok, yang tu berokok. Sekurang-kurangnya kadar tamakninah makmum dengan imam, ma'iyah, warka'u ma'ar raki'in, baru rakaat dia ni dapat. Okey. Kalau macam ni main-main Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham saya sebut apa? Apa benda ni? Selisih. Imam naik. Imam naik, dia turun. Ada rokok tak? Ada. Ni ada rokok tak? Ada. Ada tak ma'iyah? Tak ada. Tak ada, tak dapat. Atau apa macam ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat? Faham? Saya tunjuk ni, kena tengok saya lah. Yang nampak bodoh, buat buta gitu kan. Tengok lah. Ni. Dia Allahu Akbar. Itu pun Allahu Akbar. Dapat? Tak dapat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat tak dapat? 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 Saya bukan tanya dapat tak dapat. Kalau hampa lah tu, dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Itu apa dapat tak dapat? Syak. Syak dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Dapat. Syarat dia apa? Yakin asal kitab. Termasuk dalam yakin dalam kaedah fiqh apa dia? Zon. Mesti ada sangkaan kuat dapat. Dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Tak dapat. Jangan duk gedi-gedi duk kira rakaat tu. Kalau dapat tak dapat, dapat tak dapat.
Apatah lagi, kita tak perhati pula imam pun kita tak perasan dia naik turun bila. Kita pun Allahu Akbar. Tak perasan pula imam tu dalam keadaan rokok ataupun tidak. Jadi, yakin dia dapat rokok dengan imam? Tak dapat. Bila tak yakin, tak dapat rakaat. Jadi syarat dia untuk dapat tu mesti rokok. Rokok pula mesti mahsub. Maksudnya hukum rokok ada tamakninah itu. Pula tu mesti tam mana? Tama'iyah dengan imam. Dan rokok tu yakinan hal keadaan raki' tu, orang yang rokok tu mesti yakin. Baru dapat rakaat. Boleh? Faham? Ngerti? Anda kira? Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Selesai? Itu? Yang tu asal dia sebut tudraku rakaatun bi takbiratin di ihram. Mesti takbiratul ihram dulu. Kalau dia sekalikan takbiratul ihram dengan takbir rakaat, tu parah itu. Ni imam rakaat ni. Dia pun main lambat, gedi. Ada yang berlari kat tu. Tak usah berlari. Tinggal rakaat lah ditambah. Tak dibenarkan kita berlari. Cuma hadis hukum tak adalah haram. Makruh berlari-lari untuk dapatkan penjemaah. Makruh taklah haram. Sah, tapi tak disuruh kita berlari. Lain kali kalau nak capat rakaat juga, macam mana? Bukan lari, apa? Amai awal sikit. Pandai. Pandai amai awal sikit. Apa sebut? Nak tunjuk apa ni? Tak dapat. Satu takbir. Allahu Akbar. Dia pun lambat lari. Allahu Akbar. Allah. Terus rakaat. Wow. Boleh? Allahu Akbar. 2 and 1. Apa dia? Takbiratul ihram and takbir rakaat. Soal. Sah. Batal terus sebenarnya. Tak pakai yang suruh bayang. Maksud apa? Takbiratul ihram rukun. Baru masuk solat. Niat satu hal. Dan mesti dia dalam keadaan qiyam. Mesti dalam keadaan berdiri. Ni turun. Allah. Niat pula tu dah selesai sebelum rokok. Masalah. Ini buat bodoh gitu. Mari awal sikit. Saja bunyi belatihan tu. Macam mana pun isi kaedah, tengok. Imam, kalau imam ni pula, imam yang memang ahli jemaah ni, istilahnya makmum yang mahsur. Kita je lah jemaah sini kan. Kita sembahyang, itu adalah geng kita yang terlambat sikit kan. Imam perasan ada orang masuk. Pasal buka pintu, seret. Boleh perasan makmum masuk. Waktu nampak jadah imam bukan ramai mana kita, satu saf tak penuh. Kadang-kadang je penuh pasal orang lain datang. Waktu kita perasan dia rokok tu. Kita rokok, kita perasan dia Allahu Akbar. Imam sunat tunggu bagi makmum dapat rokok dengan dia baru bangkit. Sunat tunggu. Tunggu apa? Tunggu pun taklah lama. Bila tunggu tu maksudnya dia akan rokok lama lah sikit pada biasa. Pasal nak bagi dapat juga makmum tu rakaat tu. Yang ni imam punya kerja. Tentu nak jadi imam pun kena cerdik tak? Itu selesai. Cross. Kalau cerdik lagi macam ni. Pasal rokok, sekurang-kurang rokok je yang kita belajar lah. Rokok sekurang-kurang rokoknya ni. Tapak tangan sentuh kepala lutut. Jadi kalau dia teruskan rokok macam mana rokok sempurna, nanti takut imam selisih. Boleh? Betul macam mana dia nak bagi idea, nak bagi dapat rokok dengan imam, macam mana? Dia break untuk kadar sekurang-kurang rokok. Dan di situ dia dapat bersama-sama dengan imam, yakin. Dan rokok tu pula ada tamakninah tam. Cukup dapat. Boleh? Faham?
Kena berdiri gerak lambat ni. Imam duk rokok tu. Allahu Akbar. Ini mesti bagi selesai. Nampak tu? Allahu Akbar. Break sini. Pastikan tapak tangan kena kepala lutut lah kan. Tak kena kalau Allahu Akbar macam ni. Ni tak apa. Ni lutut. Kan? Masih turun lagi. Kadar ni. Kalau turun macam ni tak kena gaya lagi. Macam mana? Allahu Akbar, imam naik. Tak dapat rokok dan tak dapat rokok bersama-sama dengan imam tu, tak dapat. Bila tak dapat. Jadi nak cerdik sikit macam mana? Allahu Akbar. Oh, berhenti ni. Dapat tamak ninah tu, imam naik. Allahu Akbar. Okey. Pasal apa okey? Pasal dapat makmum dalam keadaan rokok dan imam pun masih rokok. Dah ada qadar tamak ninah hasil. Makmum masa ni dia kena peka lah. Peka apa? Peka imam punya pergerakan tu. Kalau dia duduk jauh tak nampak, macam mana? Tak nampak tu akan jadi apa? Dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Rokok tak dapat? Rokok tak rokok? Dapat rokok tak dapat? Dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Pasal syak. Asal sesuatu syak ni, yang tak dapat tu yakin. Yang dapat tu syak. Dapat tu syak. Tak dapat. Boleh? Selesai? Wa yukabbiru masbuqun intaqala ma'ahu. Yang ni dia nak sebut masalah takbir. Kata dia wa yukabbiru masbuqun intaqala ma'ahu. Bertakbirlah oleh orang masbuk. Masbuqun ay wa yukabbiru ma'mumun masbuqun. Bertakbirlah oleh makmum yang masbuk. Intaqala ma'ahu, berpindah ia masbuk ma'ahu berserta imam. Istilah intaqala ni, imam rokok, makmum rokok lah kan. Dia kata masbuk ni, sebut je lah. Apa pergerakan imam, itulah pergerakan makmum. Apa bacaan imam, itulah bacaan makmum. Boleh faham? Saya sebut apa? Imam rokok, kita rokok lah. Kalau andai kata kita tak dapat rakaat sekalipun, contoh imam dah iktidal lah, kita baru Allahu Akbar. Jadi kita muafakat dia dengan iktidal lah kan. Turunlah tangan. Imam turun untuk sujud, Allahu Akbar. Kita turun tak? Kita turunlah. Soal, takbir tak dengan imam? Imam takbir lagi Allahu Akbar dan sujud. Kita nak turun sujud, takbir tak? Takbir lah. Kenapa takbir? Dah, kita ikut imam takbir lah kita. Boleh? Faham saya sebab apa? Itu yang bahasa terjemah, bertakbirlah oleh orang masbuk yang dia berpindah bersama-sama imam. Apa imam buat? Apa imam takbir? Dia takbir lah. Boleh? Kalau imam sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah lah dia. Boleh? Hatta kalau imam tayyat akhir, makmum ni, yang tu bukan tayyat akhir dia, tapi imam tayyat akhir. Makmum tayyat akhir juga ada. Bukan saja takbir tu, tapi kalau imam baca tayyat akhir, kita dah ikut imam, kita pun duduk juga tayyat akhir dengan imam, walaupun itu bukan tempat tayyat akhir kita. Lepas tu, sagi imam bagi salam, tambahlah. Boleh? Ada benda kita dah buat betul lah tu kan? Alhamdulillah. Baik. Yang tu yang memang duduk dalam ikut imam. Tengok yang selepas ni. Wa ba'da salamaihi. Dan kata dia, bertakbir juga masbuk ni, ba'da salamaihi, selepas daripada salamaihi. Apa salamaihi? Dua salam. Asalnya salamainihi. Tapi bila tasniah jadi mudhaf, buang nun.
salamaihi, dua salamnya imam. Imam dah bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Masa bila bangun? Selepas salam kedua imam selesai baru bangkit. Kaedah kita nak bagi salam dan nak bergerak kalau masbuk adalah selepas imam bagi salam yang kedua selesai baru kita bagi salam yang pertama. Kalau kita sembahyang yang ikut pada awal lah. Ni bagi salam ni. Contoh imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam dah bagi salam kedua, baru makmum bagi salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kat luar sana macam-macam style. Memang kata-kata yang bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ni imam ni, imam as saja yang pertama, makmum selalunya dah bagi as yang kedua. Betul? Dulu hampa sembahyang macam tu. Hampa sembahyang macam tu Betul? Dulu sembahyang macam tu. Sekarang macam lain. Hampa sembahyang macam tu. Tak, daripada dulu dah betul lah macam tu. Alhamdulillah kalau dulu daripada dulu dah betul. Tapi kata-kata kat luar macam mana? Tak betul. Tak mana tak betul? Imam masuk je salam kedua, makmum bagi salam yang pertama. Kata-kata tu. Kaedah kita macam mana? Ba'da salamaihi. Selepas daripada dua salam imam. Lepas dua salam. Apa maksud lepas dua salam? Dah habis salam kedua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Mau satu. Tak pusing lagi. Kalau di sebelah makmum, tempat sebelum muafiq. Kalau makmum masbuk, tak naik lagi, tak naik lagi, tak naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis salam kedua. Ba'da salamaihi. Baru bangun. Allahu Akbar. Makmum yang tak cukup rakaat. Dah bangun tu, takbir tak? Takbir tak? Tak habis lagi ayat. In kana maudi'a julusihi. Takbir wa yukabbiru imam in kana ba'da salamaihi, in kana jika adalah makmum tu ataupun kana makmum tu tak apa, in kana makmum tu maudi'a julusi ataupun in kana julus tu jika adalah duduk tayat akhir imam tu, kana julusul imam tu, maudi'a julusi adalah tempat duduk mau tempat julus duduknya makmum. Itu memang tempat duduk makmum yang dalam perkiraan masbuk dia itu memang tempat duduk dia. Sama ada tak ada, sama ada. Antaranya apa? Memang tu tempat tayat awal dia. Imam tayat akhir, dia tayat awal. Kalau imam bagi salam, dia naik nanti dia takbir Allahu Akbar jika yang tu tempat memang tempat duduk dia. Bila tempat duduk dia? Kalau dia duduk tayat yang imam tu tayat akhir itu adalah tempat tayat awal dia. Dia naik nanti Allahu Akbar, dia takbir. Pasal memang ada suruh takbir kat situ, pasal tu memang tempat duduk dia. Andai kata dia berseorangan, dia kena takbir pasal dia baru habis tahiyat awal. Dia kena naik dan ada takbir. Boleh. Kalau tempat yang dia duduk tu adalah bukan tempat duduk dia, dengan makna yang tu rakaat pertama dia, pasal baru dapat satu rakaat. Bukan tempat tahiyat awal dia. Ataupun tempat tu tempat ketiga. Boleh. Pasal dah imam baca tahiyat awal, tahiyat akhir, dia tahiyat akhir lah. Walaupun rakaat ketiga dia. Jadi imam bagi salam nanti, dia nak kena naik rakaat ke 4. Dia duduk dengan imam tu, itu bukan tempat duduk dia. Pasal apa bukan tempat duduk dia? Jawab. Saya ajar tengok saya ajar tengok, bukan tidur. Bukan tidur. Saya ajar tengok. Tak nak ngaji balik. Bukan tidur.
Tempat tu adalah bukan tempat duduk dia. Pasal apa? Pasal dia rakaat pertama, dia rakaat ketiga. Dia nak naik tu rakaat keempat. Yang tu bukan tempat duduk tahiyat awal dia. Dia naik tu, lepas imam bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, imam bagi salam kedua tu, naik tu, tak takbir. Saya nak cerita tu je pun, bukanlah benda wajib saya nak sebut ni. Tapi, itu adalah istilahnya itqan, kemas, buat, betul, tepat. Ulama kita bahas semualah satu-satu. Walaupun tu saya ketuk meja tu, saya suruh dengar tu, walaupun benda tu bukan wajib, tapi kau kena ambil reti pasal benda tu adalah nak menunjukkan ketepatan. Berapa cermat yang kau ambil agama sampai benda macam tu pun kau kira. Macam tu lah. Ulama dah cerita lama lah. Saya ketuk meja tu bukan suruh faham wajib. Jadi kita naik tu, tempat tu rakaat ketiga kita, rakaat pertama kita. Imam bagi salam. Dia bagi salam tu, kita memang duduk tahiyat akhir tu, pasal imam duduk tahiyat akhir kan. Kita punya duduk tahiyat awal lah, pasal kita bukan tahiyat akhir lagi. Jadi imam bagi salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita naik tanpa takbir. Pasal apa? Pasal tu bukan tempat takbir kita. Takbir kita tadi dah dengan takbir, kita bangun daripada sujud, kita duduk dengan imam tu. Itulah takbir kita. Dalam satu pergerakan dia tak ada dua takbir. Satu dia bicara tu. Satu pergerakan tak ada dua takbir. Sekalipun pergerakan panjang, dia satu takbir saja. Sujud, nak naik ke atas macam mana? Allahu Akbar. Satu je, lafaz Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar, satu lagi. Tak ada. Satu takbir, boleh. Jadi bila imam yang baca tahiyat akhir, makmum ni, yang ni adalah rakaat pertama dia atau rakaat ketiga dia. Tapi imam tahiyat akhir, dia tahiyat akhir lah. Okey. Jadi masa dia bangun pada sujud tadi, dia tak takbir lah. Allahu Akbar. Tapi imam tahiyat akhir, dia tahiyat akhir lah. Jadi imam bagi salam, dia bukan tempat tahiyat awal. Jadi dah takbir belum dia? Dah. Tapi tempat tu bukan tahiyat awal dia. Jadi dia kena takbir lagi. Tak ada. Pasal tu bangun saja. Pasal tu bukan tempat takbir dia. Kalau takbir pun apa? Tak adalah haram dan dosa. Tapi tu bukan takbir dia. Tu bukan tempat takbir dia. Haram ke? Tak. Batal ke sembahyang? Tidak. Tapi kenapa nak ambil berat? Pasal nak bagi faham, kata tak ada dalam satu intikal dua takbir. Tak ada. Satu ulama bahasnya. Boleh. Terus macam tu pun kena tepuk meja. Kaedah kita, selagi benda tu adalah mukammal dalam syarak, sempurnakan dia. Walaupun sekecil itu. Boleh? Faham? Saya mengaji dulu, kadang panas kan. Ni, hutang ni tak pakai. Ngajar ni, tak kata, hutang baju tak bubuh. Bubuh lah. Ni, kena duduk. Kenapa? Wajib ke? Dosa besar ke? Tak berhutang. Kenapa? Dia mukammal, benda yang sepatutnya disempurnakan. Kalau nak pergi kenuri, nanti kita ada kenuri lepas zuhur ni, contoh kan, pergi ada kenuri, jemput semua datang makan. Nak pergi kenuri tu, tengok serban tak pakai. Mu serban dah tak? Tak ada, terus lagi balik. Siapa tak ada serban, balik. Kenapa? Haram ke? Tak kira serban. Mukammal, benda yang sepatutnya disempurnakan. Memang agama kita ajar macam tu. Kalau tidak, tak ada lah istilah hukum sunat, sunat ba'at. Pasal apa? Nak menunjukkan orang yang memang prihatin betul dalam agama, walaupun benda macam tu nampak kecil, tapi macam mana? Dia adalah benda yang mukammal dalam syarak. Kalau saya live tak kira butang macam ni, agak-agak orang tengok saya mengajar saja alang-alang kita tunjuk macam mana mengajar sedap, tapi orang tengok, alah ustaz ni berubahlah butang sikit, apa masalah? Kita pula kata, apa masalah, aku bukan wajib aku nak kira butang. Memang macam tu kita lawan balik kan. Tapi macam mana? Mukammal. Okeylah. Kita tengok hebat macam mana pun, tengok dia punya keterampilan dia dalam nak menyampaikan kuliah. Pakaian pun ala leceh. Macam ni. Korban saya sengit macam ni sikit pun. Tengok macam mana.
Alamak, Ustaz, pula sikit serban tu bagi duduk tengah tu cantik. Betul tak? Betul tak? Hampa tengok macam tu kan? Kalau tengok saya duduk mengajar, kalau duduk macam ni, kalau macam mana? Okey tak? Tak payah macam ni lah, sengit sikit pun jadi leceh tak? Serban pun tengok. Serban saya ni macam ni, dia meleleh sikit macam ni. Haram ke? Tapi macam mana? Macam mana? Betul tak? Betul ke kita ada perasaan macam tu? Dengar, walaupun bukan wajib, bukan sunat, tapi dia sempurnakan itu, sempurnakan dia. Sekali pun bab ni takbir. Kita bukan tempat ayat awal, tapi Allahu Akbar. Leceh ya. Macam apa? Sepatutnya tak ayat takbir, takbir. Bab kita dalam agama ni, tu yang kata kena belajar sempurna, sesempurna mungkin. Orang lagi, orang tak apa, halusi dalam bab agama ni, dia akan menghalusi dalam semua sudut, sekalipun hanya dalam bab takbir. Itu kita ni kalau ikut macam tak apa peduli bab kebersihan. Saya duduk India tu, Tok Guru ni, Syekh sana ni, kalau duduk mengajar ni, duduk sebut kadang orang duduk kumpul keliling ni, duduk dengar dia nak tunggu dia nak siap apa, dia duduk, dia kan duduk saja. Zikir memang dia tak berhenti zikir. Memang orang steady orangnya. Tak pernah ya, umur 90 lebih tapi tak pernah macam ni. Ini tengok muda-muda umur 20 lebih pun tu. Leceh. Leceh, memang leceh. Itu buat apa? Dia nampak sawang je. Dia tanya, Rahim baik mana? Yang orang bertugas tu siap dia, menantu dia pun. Dia panggil, Rahim baik mana? Kawan. Lampu duk buka ni. Itu ada satu lampu tak menyala, terbakar. Lampu tak menyala, tak tengok ke? Siapa yang urus lampu? Anak murid melutut panggil. Ji Sarkar. Jaga sungguh ni. Abuk-abuk ni tak tengok. Tambah kalau tengok tak cicak lagi ya. Tengok najis. Bersusun semua, cantik, berkemas. Kan? Hamba tak kisah pergi. Saya pergi lalu tempat-tempat yang orang memang prihatin macam tu. Dia jaga macam tu lah. Memang juga kemas, teratur. Kipas ni kalau tengok berabuk macam ni siap. Dia orang dah latih tu. Anak-anak murid dia semua dia latih tu. Tengok berabuk je semua ambil cuci. Pinggan kalau ada satu tepi jalan, ambil kutip, pergi basuh, letak balik tempat pinggan. Dia orang punya style lo, jaga. Kan? Ini tengok tu dia, ponggah. Saya tengok serabut pula dah. Allah. Nak kena, siapa dia lah ponggah ni. Tambah saya nak buat kerja, mana aku punya hammer? Mana aku punya tali tip? Mana tempat buka grinder aku? Mana pipe hijau? Pipe biru duduk kat mana? Ni pipe kuning saya tengok tak ada dah. Saya nak pakai tadi, pipe kuning tu. Siapa pula pergi ambil pipe kuning? Siapa bagi mani kuda ni? Siapa ada main pipe kuning? Siapa? Pipe pula, benda tu duk ambil gulung elok je kan? Nampak gulung elok je kan? Lepas-lepas pakai macam mana? Lempar je gitu. Betul tak? Ada gulung balik tak? Sepatutnya macam mana? Saya nak ajar apa ni? Saya nak ajar macam mana kita duk baca dalam kitab ni. Apa dia? Walaupun bukan benda wajib, bukan benda sunat abad, bukan sunat hayah pun, tapi tak disunatkan takbir situ. Macam mana? Itu aja pun saya tepuk meja. Dengar elok, pergi faham tu tempat tu dah takbir, tak takbir. Boleh faham saya cakap apa? Itulah sembahyang. Ni luar pun sama. Sepatutnya pipe ni kau dah pakai, dah ambil baik. Jugur macam mana? Kau panggil mani kuda, jebak antuah ke macam mana? Gulung balik lah. Kan lawa kalau nampak gulung kan. Masuk dalam tandas, tengok pipe sangkut elok je. Kita buat elok lagi tengok, gelimpang pipe. Weh, cari jalan untuk letak. Orang tengok pun selesa tengok. Cantik je. Kita ambil cantik, letak balik, tinggal berselepah. Kalau buat takbir macam ni, sah, fail. Confirmnya fail. Maksud apa? Tak ada langsung kemas dalam bab agama. Ni kemas dalam solat tau. Sepatutnya kemas di luar tu mengajar kita kemas dalam solat. Satu, tang rukun-rukun, goyang-goyang saya dah sebut selalu dah. Tu jangan duk pasal ini. Allahu Akbar. Apa dia goyang-goyang ni? Tengok. Saya ajar, saya dah buat apa? Goyang-goyang. Apa benda goyang-goyang dalam sembahyang?
Tambah ada benda yang bukan urusan kita. Jangan usik. Saya mengaji Tok Guru pun ajar macam tu kak. Untuk saya pergi India pun macam tu dia lah. Kan? Apa saya nak sebut. Saya pergi sana. Dia orang cakap Urdu. Syarah tu Urdu. Kami Melayu bukan faham Urdu. Saya faham lah 2-3 butir. Banyak yang tak faham. Tapi walaupun itu, duduk majlis macam mana? Mana boleh tidur? Walaupun tak faham. Macam apa? Dia dah ajar dah. Zikir macam mana, duduk dalam majlis, adab macam mana. Duduk depan kami. Duduk guru ni macam ni, depan. Kami duduk depan. Tak faham pun zikir. Minta, ya Allah faham dengan aku apa benda dia cakap. Walaupun aku tak faham bahasa Urdu. Tertib dah, adab. Duduk. Lagi muzakarah pula apa dia ajar ni, apa dia sebut tadi. Duduk muzakarah. Tapi masa duduk dalam majlis macam mana? Walaupun tak faham macam mana? Macam faham. Saya ingatkan kami yang tak faham. Ada geng-geng daripada India yang tempat lain. India ni dalam negara dia ada 100 lebih bahasa. Ada yang main daripada Kerala tu, bukan faham Urdu. Dia orang faham Malayalam ya. Tapi dengar tu macam seolah-olah dia faham. Mula payah Urdu, lepas tu Malayalam. Yang kedua baru dia faham. Tapi yang pertama tu macam dia faham. Rupanya tak faham juga. Kami dua-dua tak faham. Urdu tak faham, Malayalam tak faham. Macam mana? Tapi duduk dalam majlis dengan jaga adab, peraturan semua. Dia dah ajar lah nak kena zikir, nak kena fikir. Ingat orang Ta'ala macam ni. Minta orang Ta'ala bagi faham. Walaupun tak pernah faham bahasa dia. Tapi ada bahasa hati yang boleh dia faham. Memang boleh faham sesuatu. Yang penting apa? Adab jaga. Sampai macam tu kami belajar. Memang kita diajar dalam agama macam tu. Nak kata apa? Kalau ada benda yang bukan urusan apa tak boleh buat. Jangan usik apa yang bukan hamba usik. Kalau hamba pergi madrasah, lampu tak buka. Hamba buka urusan buka lampu, jangan buka lampu. Tambah hamba buka lampu lagi, tak. Hamba petik sana. Nak buka hamba perhati, kena tengok suis mana tu. Jangan ikut dan petik, betul hamba buka apa yang sepatutnya dia buka. Jangan usik. Kena hamba petik benda yang tak sepatutnya, nanti apa jadi? Tambah ikon-ikon. Saya pernah sebut kan, kalau ada geng baru, saya kata apa? Hamba nak buka switch tu, kalau waktu yang memang kena buka. Tapi jangan usik remote. Jangan usik remote. Saya sebut itu kan. Saya pernah sebut macam tu kan. Remote jangan usik. Itu saya boleh usik. Hamba usik, tekan lagi, pasal dia ada nombor-nombor kod dia, nanti tak fungsi tu. Kena panggil technician dia. Dia bukan macam biasa macam tu. Ada tempat setting kan, apa main kaki usik pula. Main kaki game kan, dia buka 10 habis semua. Nanti benda tu tak function. Dia kata, jangan usik remote. Yang lain nampak nak buka switch tu dah bagi. Tapi remote jangan usik. Tambah bawah tu. Jangan usik kamera tu. Kalau saya punya tindakan, Arnab tu. Jangan pandai-pandai alih-alih ambil sini, bos sana, ambil sana, bos sini. Ya. Jangan usik tu. Saya tengok tadi dah terusik tu. Siapa dia pergi boboh tukar yang hitam banyak-banyak. Kau apa nak beli ke apa? Yang pergi boboh. Pasal apa? Kelahi. Nak beranak. Nak beli. Mu lasih ni. Dia suruh tengok mana-mana hak lawa comel. Semalam ni dia tengok tu. Tak apa, dah tahu sebab tu saya tahu lah. Aku tengok siapa dia alih ni, nak kena ni. Kalau saja-saja pergi alih main-main gitu, memang nak pergi menampak. Menampak tu Pasal ganggu. Nak cerita apa? Cerita ni dalam Islam kita Allah Taala ada bagi prinsip macam ni apa? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada excellency seorang Islam ditinggalkan apa benda yang tak ada kena mengena dia. Ya. Macam buat kerja pun. Buat kerja, dah buat kerja kemaslah tangkul letak balik, skop, apa-apa kereta sorong, mana guni yang tak pakai letak balik, susun. Jangan bergelempangan macam mayat kena tiup angin taufan. Cangkul sono, kereta sorong sini, roda tercabut sini spring clip hilang. Mana kereta yang nak pakai bekas-bekas simen tak cuci balik. Waktu leceh. Buat kerja tak boleh macam tu. Tak boleh lah. Mana boleh? Makan pun sama. Dah lah makan lambat. Waktu pergi selongkar habis dapur, lauk, apa macam tu. Sudit, senduk pun letak kat lantai. Yalah, dengan tumpah-tumpah lagi dengan minyak berselerak. Waktu dah lah minyak selerak. Yang pakai minyak untuk buat masak goreng telur apa, tak simpan balik, tak tutup.
Lepas tu pinggan masuk, lempar je atas sinki. Wow. Lampu buka kat dapur pukul 2 pagi, 3 pagi, tak tutup sampai sampai cerah. Wow. Ingat saya buat. Pasal kita diajar agama ni dia sempurna. Agama kita sempurna dah. Jangan buat leceh. Kita diajar sistem. Dengan sembahyang yang macam ni. Mengajar kita sistem kat luar. Boleh faham saya cakap apa? Saya nak syarah tu pasal ni ya. Saya ni ya. Apa dia? Kalau bukan tempat kita duduk tahiyat, di masa imam tahiyat akhir, kita masbuk, nak bangun, apa? Jawab. Tak takbir. Itu je. Itu je. Nak ajar apa? Cermat sampai macam tu. Kalau ikut takbir pun batal ke sembahyang? Makruh ke? Tak. Tu jadi apa? Sembahyang hengkot ke? Tak. Tapi bukan tempat dia. Bukan tempat dia pun sampai macam tu. Kalau ikut buat payah cerita dia. Berserabut je tak? Berserabut? Tak. Yang ni kesempurnaan yang memang yang ni diajar. Apa dia boleh tak boleh. Apa yang disuruh tak disuruh. Di mana dituntut tak dituntut. Sampai teratur bicara dia. Boleh? Faham? Siap. Cuma nak bagi dapat semua orang rasa macam tu mudah-mudahan jadi macam tu. Saya duduk India memang tengok budak-budak dia kemas lah. Memang macam tu lah. Best kan. Selipar insya-Allah tak hilang. Walaupun kadang-kadang hilang tak. Tapi kalau main jenis ramai-ramai tu hilang tak selipar. Tapi kalau dalam ramai-ramai tu tak hilang. Selipar kita duduk situ lah. Duduk situ lah. Dia siap susun lagi selipar. Bukan susun selipar Syekh ya. Semua selipar dia akan susun. Ini susun selipar saya, orang lain punya selipar dia tak boleh lagi. Tak, susun selipar semua orang. Susun. Ini selipar kita yang susun. Selipar orang lain lantak lah. Tak, susun semua. Apa nak sebut? Tu dia kena kemas itu. Tu yang sepatutnya waktu makan pun kena kemas. Ni 9.25 baru datang atas hijau nak makan. Kita mesti ngaji 9.20, 9.45, 10.45 masuk. Ni 9.25 masuk. Sampai kena bunyi. Ten. Oh, sikit lah. Kami nampak. Sikit lah. Kita usik-usik tu. Sepatutnya macam mana? Tahu. Tengok jam. Jam tak ada. Tak ada jam nanti saya beli jam. Beritahu saya. Saya beli Shopee yang murah. Nak beli mahal-mahal nanti saya pun pakai jam murah. Orang bagi lah. Ni orang bagi jam saya. Saya nak beli lain tak gamak. Asal saya nak beli, saya tak mampu beli jam ni. Jam ni dia bagi mahal jam ni. Jam ni malam walaupun tak ada cahaya dia bercahaya tau jam ni. Saya memang cari dulu. Habis-habis ada orang bagi. Anda tahu berapa harga dia jalan ni? Tak tahu. RM1,850 jam ni. Saya dah pakai 5 tahun dah. 5 tahun. Yang ni 5 tahun dah saya pakai ni. Tukar bateri berapa kali lah. Saya nak beli, itu ada orang bagi jam kat saya. Jam mahal pula, apa? Fosil. Orang Sabah bagi. Tu pun kat RM1,000 kat harga tu. Saya tengok, saya suka jam ni lagi. Pasal jam tu dia malam tak nampak. Kena buka lampu, orang nampak. Saya suka jam yang malam, saya jaga, saya tengok, saya nampak. Walaupun tak payah tekan butang. Jam ni 24 jam. Dia panggil, apa nama lah dia punya tu. Apa saya nak sebut. Macam mana boleh saya cerita jam ni? Kalau hampa tak ada jam nanti saya beli kan. Tapi saya tak beli lah jam mahal-mahal. Saya jam pun saya pakai orang bagi saya pakai. Jam tepi tu ada lagi? Ada orang ambil lah? Ada lagi? Ada lagi tu? Hilang? Ada lagi? Kira bukan orang sini kan. Siapa dia tak tahu. Lepas tu jam, duit, mana yang bukan kita punya biar tak usah usik lah. Pasal orang yang tinggal nanti dia ambil tambah di kalangan kita kan. Tak usah usik biar. Nanti dia carilah balik. Tambah tak ada orang lain masuk kan. Apa saya nak sebut ni? Masa bagi betul. Masa makan, masa nak mengaji. Ni. Okey. Wasyurita liqudwah. Depan ni memang khas untuk bicara syarat-syarat untuk berjemaah. Nak berjemaah ada syarat dia. Apa dia? Nantilah nak baca tu lagi tengah jalan.
Sambung situ. Wa syurita liqudwah. Ada soal? Ya. Imam tu ada niat. Ada niat. Niat, tanya niat je. Niat dia rokok lah. Niat tunggu tak jadi masalah untuk sembahyang tu jadi batal tak batal. Bahkan ada hukum sunat menunggu. Selama-lama makmum ni mahsur. Istilah mahsur ni macam kita. Kita tahu lah budak-budak kita je. Tapi kalau kita duduk dekat masjid surau yang orang duduk lalu lalang masuk singgah, yang tu tak sunat tunggu. Pasal apa? Macam-macam orang. Orang ni baru mari, orang ni baru sampai, orang ni baru lepas bilik air. Kalau tunggu macam tu jeng. Lagi tunggu-tunggu orang ni pula tunggu. Orang ni pula masuk rokok, ni pula masuk rokok. Lagi rokok lebih pada kiam ni. Dia suruh tunggu pun kadar yang munasabah untuk tunggu, dan kita tahu orang tu memang boleh dapat rokok yang kita duk tunggu sekejap tu, dia boleh dapatkan rokok. Bagi dia dapat rokok tu. Dengan bahasa lain, jangan kedekut sangat, bangun juga cepat-cepat. Tak mau bagi dia dapat rokok. Tak, tunggu Ustaz. Ada ihsan sikit tu, tunggu Ustaz untuk tunggu dia. Jadi masalah niat apa? Tak ada masalah niat apa tu. Maka ada sunat menunggu untuk bagi dia dapat fadilat, bukan fadilat, bagi dapat rakaat. Yang tu tempat pertama yang disebut dalam kitab. Tempat kedua ialah bagi salam. Kita boleh dengar orang duk main masuk jemaah ni, kita duk tayat akhir ni. Nak as dah kan. As apa? Assalamualaikum lah kan. Duk dengar lagi orang masuk, tutup pintu. Ada yang usolli, duk usolli kan. Duk usolli. Kalau kita assalamualaikum, habis jemaah dia. Tak ada jemaah lain yang boleh dibentuk. Dia pun seorang aja. Mesti jemaah macam itulah. Tu istilah jemaah mahsur tu. Kan? Betul macam mana? Sagi kita pakai mengaji, dia tak dapat jemaah, dia sembahyang seorang-seorang. Imam sunat tunggu, bagi dia takbir Allahu Akbar. Sama ada dia turun tak turun, bagi selesai takbir dia Allahu Akbar. Kalau dia turunlah. Baru imam Assalamualaikum warahmatullahi. Supaya apa? Sama? Supaya makmum tu dapat fadilat berjemaah. Macam tu. Ya, dua tempat tu. Untuk dapat rakaat, satu untuk dapat fadilat berjemaah. Memang ada sebut yang kitab. Memang kitab kita ni dia ringkas itu Kalau kitab-kitab apa Minhajul Talibin apa dia sebut satu salah dah. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal ardha min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.